juga hari ini berkenaan dengan kehadiran saya sebelum saya cerita tentang Mahathir, kehadiran 3 orang The Three Stooges yang tidak ada di apa orang kata di parlimen, banyak kali ponteng di parlimen. Baik, kita baca. Pernahkah Hamzah Hadi Muhyiddin kemuka soalan buat Anwar? Ketiadaan 3 pemimpin tertinggi di parlimen sewaktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT terus mengundang kritikan. Terbaru ahli parlimen Taiping Wong Kah Woh yang enggan menerima hujah dan alasan yang diberikan pembangkang bagi mewajarkan ketiadaan Ketua Pembangkang Hamzah, Pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan Timbalan Pengerusi PN merangkap Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Wong menjelaskan ada perbezaan di antara tidak berpeluang mengemukakan soalan kepada dengan memang sejak awal tidak mengemukakan soalan. Apabila PN merungut yang 3 pemimpin tertinggi mereka tidak peluang untuk bertanya soalan kepada Perdana Menteri, soalan pertama yang harus dijawab ialah adakah ketiga-tiga mereka pernah mengemukakan soalan? Ia adalah logik yang mudah. Tidak ada soalan daripada Hamzah, Muhyiddin dan Ahmadi yang terpilih untuk dijawab Anwar. Kalau tidak ada soalan dikemukakan, katanya. Kehadiran di parlimen menjadi isu yang memanaskan pertembungan di antara pelok kerajaan dan pembangkang akhir-akhir ini. Ia bermula apabila ahli parlimen kerajaan mempersoalkan ketiadaan Hamzah, Muhyiddin Yassin dan juga Abdul Hadi semasa Anwar diberi ruang untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Ketiadaan mereka dilihat sebagai tidak seimbang dengan kritikan yang dibuat kepada kerajaan. Bagaimanapun, beberapa tokoh kanan PN membela ketidakhadiran tersebut dengan mendakwa tidak banyak boleh dilakukan. Hamzah, Abdul Hadi dan Muhyiddin sekalipun mereka berada di depan Anwar. Antaranya adalah Tuan Ibrahim Tuan Man dan juga Wan Saiful Wan Jan. Okey, dia kata Tuan Ibrahim kata apa? Tuan Saiful saya ada baca semalam. Pemimpin utama tak hadir sesi bukan isu, kata Tuan Ibrahim. Dia kata tak isu, maksudnya ponteng tak apa kan. Ketiadaan kelibat 3 pemimpin utama PN tidak menjadi isu. Bekas Menteri Alam Sekitar itu menambah ramai yang tersilap faham keperluan hadir semasa PMQ. Semasa sesi PMQ, bukan semua orang boleh tanya soalan. Kalau Presiden PAS hadir pun, bukan boleh tanya soalan pun. Orang yang tanya soalan bertulis saja. Apabila Perdana Menteri jawab, orang yang sama juga saja boleh bertanyakan soalan tambahan. Bukan je sesuka hati dan boleh mencelah, katanya. Tuan Ibrahim yang juga ahli Parlimen Kebangsaan menambah Dewan Rakyat mempunyai peraturan sendiri dan sebarang pertanyaan tertaluk kepadanya. Baik. Saya nak komen bab ni lah tuan-tuan. Again, bab kata logik tadi itulah saya kata. Dia kata kami tak hadir kerana belum tentu kami boleh tanya soalan. Adakah dalam prosedur tersebut mengatakan pembangkang tak boleh tanya soalan? Saya tanya sekali lagi, adakah di dalam prosedur PMQT tu, masa soal jawab Perdana Menteri tu, Prime Minister Question Time, memang dekat Westminster, dekat UK pun memang ada time itu, adakah prosedurnya mengatakan pembangkang tidak boleh tanya soalan? Hanya kerajaan je boleh tanya soalan. Adakah sedemikian? Adakah itu prosedur di dalam Dewan Rakyat? Jawapannya tidak. So kalau kata tidak dan dalam sesi yang kita tengok PMQT tu pun memang ada pembangkang yang tanya soalan. Cuma kena ikut prosedur lah. Apa prosedurnya? Bagi soalan secara bertulis. Hantar kepada Dewan. Kalau kita jadi seorang pembangkang yang memang berdedikasi, kita seorang wakil rakyat yang memang berdedikasi, macam saya lah tuan-tuan, tak ada siapa bayar, bukan saya di bawah Jecom pun. Kita emoji diri sendiri is ni. Bukan, nak cerita. Tak ada siapa, Anwar Ibrahim pun tak kenal saya, macam saya selalu kata. Anwar Ibrahim tak kenal saya. Mat Sabu pun tak kenal saya. Orang kata Anthony Locke pun tak kenal saya. Mungkinlah dia orang tak kenal saya kan. Tak apa. Itu tak penting. Kita dedikasi kita, yang penting kita nak bentangkan apa yang kita nak bentangkan. Kalau pembangkang ini adalah seorang pembangkang yang benar-benar berdedikasi, yang benar-benar orang kata memperjuangkan rakyat, patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkat dagu. Namun untuk undur itu tidak sekali, akan aku lawan, tetap lawan. Barulah pembangkang. Ini susahlah prosedur dia kena hantar soalan bertulis, tapi belum tentu nanti dipanggil ke tak dipanggil. Jadi macam tu tak payahlah kita datang. Lembek. Pembangkang lembek. Okey, hashtag baru tuan-tuan. Hashtag pembangkang lembek. Tulis itu, pembangkang lembek. Tulis hashtag pembangkang lembek tuan-tuan. Tak nak datang sidang PMQT, Prime Minister Question Time. Alasan dia apa? Alasan dia berkemungkinan, bukan takkan boleh tanya pun. Kalau kata pembangkang tegar,
Tanya soalan. Perdana Menteri, kenapa ini? Kenapa itu? Saya demand soalan. Demand jawapan. #pembangkang lembik. Alasan macam tu. Yang bestnya tuan-tuan, yang jawab macam tu bukannya Hamzah Zainuddin, bukannya apa orang kata Hadi Awang, bukannya apa orang kata Muhyiddin Yassin. Yang cakap tu Wan Saiful dengan Tuan Ibrahim. Macai dia yang cakap tuan-tuan. Dia orang bertiga bagaimana? Dia orang bertiga bagaimana? Sibuknya apa? Sibuknya nak suruh rakyat pergi korek tabung sendiri untuk susahkan rakyat lain. Inflasi naik, OPR naik, kerajaan kena maki, kita yang susah. Dia tak fikir. Yang dia fikir sekarang ni, aku nak bina naratif apa? Aku nak bina naratif apa? Aku nak bina naratif apa? Dah dibagi duit pun tuan-tuan, bising lagi. Oh, tak patut macam ni, tak patut macam tu, tak wajar macam ni, tak wajar macam tu. Dia akan persoalkan pertikaian nasional. Pembangkang lemah tuan-tuan. Tidak ada dalam sejarah pembangkang selemah ini. Even masa kita hanya menang satu saja parlimen dahulu. Iaitu Kak Wan tahun 2004. Even itu pun kita tak selemah ini. Kita still gasak sampai kita boleh menang 2008 5 negeri. Bayangkan 2004 kita kalah teruk, 2008 menang 5 negeri. Kalau pembangkang tak kuat macam masa tu, macam mana boleh menang 5 negeri tuan-tuan? Sampaikan perkataan Islam Hadari tu kita boleh bantai sampai ada had ada hari. Kalau ingatlah. Kan? Kita boleh bantai teruk punya. Tapi pembangkang sekarang terlalu lemah. Terlalu lemah saya kata. Sampai saya tak tahulah pembangkang macam sekarang macam ni dia apa benda. Saya tengok even dia punya live dia, perbahasan dia kemukakan terlalu lemah. Terlalu lemah. Baik, sebelum saya cerita tentang Mahathir ni, saya nak buat cerita tentang Yusof Router lah. Yusof Router hari ini ada satu kenyataan daripada mahkamah bahawa Yusof Router tarik balik rayuan pembelaan. Yusof Router tarik balik rayuan pembelaan batal pembelaan salah laku seksual Anwar. Tarik balik rayuan batal pembelaan salah laku seksual Anwar. Mahkamah hari ini membenarkan Yusof Router menarik rayuannya untuk membatalkan beberapa perenggan dalam penyataan pembelaan dan tuntutan balas Perdana Menteri berhubungan salah laku seksual. Bagaimanapun, panel 3 hakim yang diketuai oleh Lee Swee Seng turut memerintahkan bekas pembantu majlis itu untuk membayar 5,000 kos kepada Anwar atas penarikan rayuan pada last minute yang hanya dilakukan pada bulan lalu. Tindakan sivil yang masih tertangguh di Mahkamah Tinggi berkenaan dakwaan Anwar melakukan serangan seksual dan pencemburuan ke atas dirinya di pejabat Presiden PKR pada tahun 2018. Yusof mengemukakan rayuan berhubung keputusan mahkamah yang menolak permohonannya untuk membatalkan beberapa perenggan dalam kenyataan pembelaan dan tuntutan balas Anwar. Perenggan pembelaan Anwar menjadi sasaran ialah bahagian yang menerangkan bahawa Yusof telah menyatakan pandangan bersifat pro-Israel. Yusof juga memohon untuk menarik balik keseluruhan tuntutan balas Anwar terhadap atas dakwaan bahawa tuntutan itu kabur dan menyalahguna peraturan mahkamah bla bla bla. Alright. Dia cerita dia macam ni Cerita dia macam ni. Yusof Router saman Anwar Ibrahim. Okay. So Anwar Ibrahim dia buat pernyataan balas lah, dia buat defense lah kan. Dan antara defense itu dia kata disebut macam ni, disebut tu, dan dia buat tuntutan balas. Maksudnya dia akan counter claim. Dia balas balik. So Yusof Router tak puas hati dengan balas balik tu, dengan kenyataan tersebut. So dia minta dibatalkan. So bila dia nak batalkan, mahkamah kata tak boleh. So dia buat rayuan kepada pembatalan itu, kepada keputusan pembatalan itu. So lepas ni bila dia nak buat rayuan, tiba-tiba dia kata tak jadilah. Kita kata teruskan perbicaraan tu macam biasa. Itu maksud dia. Bukan kes ni tak berlangsung kes ni tak berlangsung. Cuma dia masih lagi bab technical tu. Cuma saya tertariklah nanti. Saya nak lihat apa bukti yang Yusof Router nak bawa untuk menyatakan bahawa beliau telah diserang secara seksual. Betul, kalau kita tengok dalam mahkamah sivil, dia bukan menggunakan test dipanggil beyond reasonable doubt, di melangkaui keraguan munasabah, which is a higher test untuk nak membuktikan seseorang bersalah dalam mahkamah jenayah. Yang ni dia guna balance of probability. Secara kebarangkalian je ada more likely untuk perkara itu berlaku berbanding tidak berlaku di dalam civil. Namun begitu, even itu pun memerlukan dia mengemukakan bukti-bukti sebagaimana dia kata bahawa dia diserang secara seksual. Antara bukti yang dia kena bawa, kalaupun tidak ada saksi atau tidak ada CCTV dan sesuatu dengannya, terdapat kesan-kesan kecederaan sebagaimana yang telah didakwa. Dan kesan kecederaan ini kita tak boleh kalau cedera pergi ke hospital swasta tuan-tuan.
dia kena ada prosedur yang dilakukan di hospital kerajaan. Dia ada prosedur jenayah. Sebab itu kalau dalam kes rogol, kalau sebaik saja kita tahu seseorang itu mengatakan dia dah dirogol, maka terus kita bawa kepada hospital kerajaan yang berdekatan. Hospital kerajaan besar, bukan klinik kesihatan ke apa kan. Dan mereka akan ada prosedur bagaimana nak menguruskan kes tersebut, dan mereka akan ada pasukan khas bagaimana nak menguruskan kes tersebut. Dia ada prosedur dan kaedah dia. Sebab segala apa yang mereka lakukan itu nanti boleh dijadikan bukti di dalam mahkamah bagi penentuan dalam kes tersebut. Yang itu kita kena faham. So I'm interested to see lah apa penghujahan yang dibawa nanti oleh Yusuf Router berkenaan dengan kes tersebut. I'm really interested to see apa perkara yang nak dibentangkan.